Okay. Nama Zikri Rahman, bernama Muhammad Zikri Zaman bin Abdul Rahman. Okay, umur sekarang 21 tahun. Sekarang saya kan? Betul tak? Betul. Okay. Sekarang semester 6 tengah praktikal dekat CCM Chemical kat Pasir Gudang. Okay. So sekarang memang fully kerja lah. Macam sekarang pun nak lockdown ni pun barulah dapat work from home. So ada sikit lah masa. Kalau tidak memang fully kerja macam biasa lah. Kerja praktikal kan. So far itulah nama. Okay. Ika lah. Boleh? Okay, hi everyone. Nama saya Ratu Syafiqah binti Ahmad Jaiz. Orang kenal as Pika Jaiz, and I'm 22 years old. Sekarang tengah full time study degree dekat Universiti Utara Malaysia. Okay, Zikri. Okay, so Zikri buat starting pun daripada tahun lepas lah, 2020 punya masa PKP lah. PKP around bulan 3 tu. Masa tu memang start YouTube pun sebab main langgar je, sebab tak tahu nak buat apa kan. Actually kita buat pun suka-suka je, upload video. Lepas tu memang tak ada pun macam nak kena buat something yang maksudnya kita post video yang apa rasa kita nak post lah. Maksudnya video yang random lah, kita post biasa je. And then benda tu dapat sambutan dan kita pun akan macam semangat lah nak buat benda tu. So kita teruskan lah daripada situ. Betul tak? Pika pun macam tu, ya ke? Betul. Okay, Pika. Apa nak Pika? Lama buat? Aku start, saya start buat okay. Saya start buat YouTube since 2017. Tapi time tu tengah sekolah. Time tu baru lepas SPM. So macam buat macam gitu-gitu je lah. Macam bila nak post macam Zikri tadi lah. Tapi betul-betul konsisten lah. Macam ada hari-hari untuk post tu start tahun lepas masa pandemik. Time tu kan macam baru lepas intern, baru habis diploma. So macam tak ada benda nak buat. So buat YouTube lah. Macam tu. Kekangan nak buat video ni, dia okay, aku bagi 3 lah. Paling main 3 First adalah masa. Masa memang first memang masa lah. Bukan masa, first adalah minat. Kekangan tu datang kalau kita tak minat, memang kita tak boleh buat
kita tak boleh buat lah. Sebab benda ni kita kena banyak explore, kita kena banyak tahu benda-benda yang kita tahu. Kat situ lah kita akan ambil masa untuk kita tahu. So kat situ first memang minat lah. And then yang kedua adalah masa. Masa ni kita kena pandai manage masa lah. Even kita study ke, even kita kerja ke, kita kena pandai manage masa. Maksudnya nak kena shoot video, dia kena edit video, and then kena banyak prosedur yang kita nak kena buat, dan kita akan habiskan masa lah. Kita akan kurangkan masa tidur kita untuk buat apa yang kita minat. Maksudnya macam tu lah. Macam experience saya, saya habiskan, saya korbankan banyak masa tidur lah untuk editing, untuk buat research. Kita nak macam kita nak buat konten, kita akan research dulu kan. Kita akan research, kita kena tahu apa benda yang kita nak buat. So once kita dah tahu, kita dah boleh buat, and kita kena ada reference. Maksudnya kita kena ikut siapa yang kita nak buat, and kita boleh follow, and benda tu follow je. Sama, setuju, setuju dengan apa semua yang Ziki cakap. Tapi for my point of view, first, betul lah masa. Dan macam sekarang saya student, so macam you kena plan well untuk you punya masa untuk study, masa you untuk you record, masa untuk you edit. Sebab everything yang tu semua you sendiri yang buat. Bukan you ada bayar untuk orang editkan ke apa ke, sebab kita tak sampai tahap tu lagi. So everything yang kita buat semua tu kita kena sendiri. So kita kena pandai manage time sendiri. So firstly, kekangan masa nak buat content tu will be masa lah. And then second, macam Ziki cakap tadi, idea. Betul. Dan macam kita nak lain macam kat dalam dunia ni ramai dah YouTuber. So macam kita nak jadi lain daripada yang lain, kita kena generate idea kita sendiri. Macam tu, macam idea kita sendiri. Jangan macam ikut orang. Itu satulah. Macam tu. Okay, betul. Ada tambah sikit boleh. Kita kan, okay, in industri YouTube kan, there's a lot of people yang buat content, banyak content kan. So kita kena ada specialize kita sendiri. Maksudnya kita kena ada niche kita sendiri. So orang kenal kita sebab apa? Macam orang kenal Am sebab apa? Sebab design, the power semua. So orang kena kenal kita sebab itu. So kita kena tunjukkan ke orang apa yang kita ada, apa strength kita. Yes, that's. Ya, okay. Nanti kalau kita first kita ambil 3 3 tu bagi aku aku akan ambil first Peter McKinnon. Okay. Then second untuk kalau dekat ni Iman Kamil lah. Peter McKinnon, Iman Kamil dengan Atta Halilintar. Ashraf Mazlan ke, macam tu lah. Lifestyle yang macam tu. And kalau macam Peter McKinnon, aku ambil dia as a inspiration, kira inspiration dengan dia sebab dia banyak photoshoot, dia punya ajar, dia ada tutorial editing macam mana. So kita boleh belajar. Lepas tu kat situ aku minat benda tu lah. So aku akan tengok video-video dia, and aku akan tiru, bukan tiru bulat-bulat lah, maksudnya ambil idea daripada situ. So aku untuk generate inspiration lah macam tu. Okay, itu untuk Peter McKinnon lah. Kalau macam Iman Kamil ke, semua lebih kurang more to lifestyle and more to kepada how to shoot video, apa semua dia akan banyak ajar. So aku banyak research dengan diorang lah. Aku akan banyak research lah. Follow, suka lah tengok diorang punya content. So aku suka. Okay. Pika lah macam mana? 3 nama YouTube. 3 orang. Kalau macam Pika pula sangat berbeza berbanding Ziki lah. Macam Pika bukan someone yang background into grafik ke editing ke, bukan. So macam Pika buat YouTube ni just for fun, macam tahu edit biasa-biasa. So macam nak gilap lagi supaya macam tahu macam mana nak edit apa semua. So for my 3 YouTuber yang Pika minat, first Nurin Damia. Nurin Damia ni dia orang Malaysia tapi dia studies dekat Korea. Pika suka dia because the way dia organize video dia, lepas tu background lagu dia, and then macam very Tumblr macam tu lah, macam tu. So satu. Yang kedua punya YouTuber Zoe ni orang Korea tapi
Dia orang Korea. Dia boleh jadi famous. Dia boleh jadi famous sebab family dia ada buka kafe kat Korea. So dia gunakan kelebihan dia yang ada kafe tu, dia buat content macam mana nak buat air ni, macam mana nak sini, macam tu lah. Sebab Zoe ni dia punya the way dia record herself tu, dia punya camera angle kan zaman sekarang punya video kan sekarang dah tak bercakap, macam tunjuk cari-cari nak masak, lepas tu diorang bercerita menggunakan subtitle macam tu kan, current punya latest punya video. So macam Zoe tu kind of that punya person lah. Tu yang kedua. Yang ketiga, dia ni famous TikTokers, Khairul TBH. Tahu tak? Okay. Tahu. Tahu nampak tak dia punya camera angle dia, how dia organize, macam very aesthetic gila lah. So macam one day insyaAllah, walaupun bukan sekarang, one day I'm gonna be like them lah, macam tu lah. Harapan untuk kepada YouTuber yang baru kan. Betul. Okay, kepada siapa yang baru nak start YouTube and baru nak berjinak-jinak dengan YouTube. Betul. So first sekali, yang penting sekali korang kena jangan give up lah. Itu je. Untuk awal-awal ni korang jangan give up. Sebab masa awal-awal ni dia akan banyak sangat masalah, dia akan banyak sangat sampai dia akan pressure tau. Pressure. Sampai korang akan rasa down untuk macam kita buat video kan, kita akan sacrifice tau, kita akan sacrifice tidur, kita rehat, so kita akan full buat video. So masa tu kalau kita dah full swing buat video, kalau orang macam kita tak dapat reach view ataupun view macam mana yang kita nak, so kita akan down tau. So kita akan rasa macam tak payah buat video sebab orang tak nak tengok video kita. Faham kan? Kita akan rasa benda tu tau. Even kita dah buat habis baik dengan video kita, tapi kita tak dapat view tu sendu. So masa awal-awal ni kita akan memang rasa koyak masa buat video lah, memang koyak. So benda-benda macam tu korang kena jalan terus, korang kena fokus lah dengan apa yang korang nak. And then aku nak tegur, maksudnya aku nak tegur bukan nak tegur, nak cakap awal-awal ni aku nampak ramai orang yang nak start YouTube sebab duit tau. Maksudnya tengok YouTuber ni masyuk YouTuber ni banyak duit lah, semua boleh buat giveaway macam tu je duit kan. Tapi sebenarnya untuk awal-awal ni memang susah nak dapat duit dalam YouTube lah. Bukan senang lah. Macam yang dah naik apa semua tu, maybe diorang punya influence punya cara diorang memang daripada artis ke, daripada diorang dah biasa kan. So tak apa lah, macam kita ni orang yang biasa-biasa, so effort kita tu kena luar biasa daripada diorang. Macam tu lah. Effort tu penting. Lepas tu jangan apa orang kata, jangan cepat give up lah. Jangan cepat give up. Lagi lepas tu lagi satu, guna je. Contoh kita kan kalau contoh nak buat video baik kan, kena ada kamera ke apa, kena ada tools yang lengkap lah. Tapi bagi aku starting tu kau guna je apa yang kau ada. Maksudnya shoot guna handphone pun shoot je guna handphone. Sebab aku pun dulu masa first starting aku punya YouTube content tu aku buat pakai handphone je. Sebab rasa macam sebab handphone kan senang ke mana-mana. Edit pun pakai handphone sebab masa tu tak reti guna sangat software yang dalam laptop lah untuk kita editing kan. So kita pakai je simple-simple, cut, masuk lagu, post. So benda macam tu maybe senang lah juga, tapi sometimes orang macam nak kena complete baru nak buat tau. So benda tu tak boleh, kau kena gerak dulu. So nanti benda tu akan datang later. Apa semua macam effort kita tu nanti insyaAllah akan paid lah nanti. Okay, macam aku pula harapan untuk yang baru nak mula-mula buat YouTube. Macam aku ada a few friends yang diorang nak buat YouTube, tapi diorang macam tanya aku, boleh tak nak mula? Macam mula je. Diorang macam mana nanti kalau tak ada orang tengok? Macam mana nanti subscriber aku sikit? Macam mana? So aku macam mana kalau kau start dulu, baru kau tahu macam mana kau tu. Sebab kau tak mula lagi. So that's why kau tak tahu tentang aku punya content tu better than mine ke. Sebab kau tengok aku macam boom, tapi tentang kau punya lagi boom. So macam kau kena cuba dulu. So first of all, jangan takut untuk cuba benda baru. Like, cuba je. So kita tak tahu kita punya tu macam mana. Itu satu. And then yang kedua macam banyak sangat pula 1, 2, 3 nak kira. Tak apa. Dah baik lah. Okay, itu satu. Okay, yang kedua,
setuju juga dengan Ziki cakap tadi yang guna je apa yang ada dulu. Betul, sebab sekarang pun macam aku sekarang pun buat video mana aku guna kamera ke apa ke, aku just guna handphone biasa, like Android biasa je. Like macam boleh je. Korang pakai handphone mana pun boleh, as long as korang punya minat tu nak. So jangan macam fikir macam lah YouTuber ni dia ada kamera, kenapa kamera dia cantik semua. No, sekarang filter ada. Sis filters. Tambah je filters. Satu. Filter. Lepas tu yang ketiga, apa lah tadi nak cakap. Okay, lepas tu macam contoh tak reti lah edit apa semua. Jangan risau. InShot ada. Tak payah nak pakai Premiere apa semua. So, aku pun pakai InShot je. Like macam everything hujung jari. So macam sekarang ni memang useful lah InShot kan. Memang semua InShot tu sangat useful. Untuk beginner InShot memang boleh pakai lah. So jangan takut lah. Jangan takut. Cuba je. Macam aku dulu pun mula-mula like macam tak ada pun orang suruh, just tak apalah aku buat just for fun, bukan nak dapat subscriber ke, nak dapatkan viewers banyak ke tak. Niat aku buat YouTube first bukan benda tu, just nak macam nak daripada aku membazir video yang aku edit banyak-banyak tu, macam okay just let it go je, post je macam tu. Baik, nama Muhammad Syahizwan Syahri Nizam, boleh panggil Syah. Sekarang bekerja di bawah marketing media dan design. Okay, Assalamualaikum. Nama Fatin Bazilah binti Manudin, boleh panggil Fatin. Sekarang umur 23 tahun dan masih belajar di UKM Bangi. Kalau macam aku, kau pun dengan aku macam ni, aku jenis minat pada bola sepak. So kebanyakan channel yang melibatkan video-video bola sepak, aku akan subscribe, terutamanya melibatkan tim sukaan aku lah. Lepas tu dari situ aku akan pilih channel yang macam channel yang melibatkan channel agama macam Kokom B tu aku follow juga. Yang macam Abu Hagijah pun aku follow juga, subscribe juga. Lepas tu dengan YouTuber yang baru nak naik, macam YouTuber anime, jenis YouTuber anime pun aku subscribe lah. Jenis yang aku lebih sebagai benda-benda aku ni lah. Of course music, dan second adalah Running Man lah. Sebab nak lara kan dia stres, dia akan cari benda yang kelakar-kelakar, dia tak nak tengok yang seram-seram, nanti jerit seorang. So baik kita cari benda yang boleh buat kita ketawa lah. YouTube, selalunya aku akan guna YouTube pada waktu malam, sejam 2 jam. Selalu bergantung pada video juga. Depends, dia ikut. Waktu tu kalau aku rajin buka, dia dalam 4 ke 5 jam pun ada, tapi tu paling maksimum lah. Minimum dalam sejam ke 2 jam lah. Ini yang aku follow macam Kimi Scoveto, itu untuk anime follow Kimi Scoveto. So kalau untuk yang agama, cakap tadi Abu Hagijah Studio. Kalau melibatkan bola, aku lebih suka pada Bro Hans Studio. Yang dia akan banyak sembang pasal bola, contoh Bro Hans. First of course Running Man. Yang kedua yang Muzammil Hasbalah tu, yang Cory daripada Endon tu tak silap aku. Yang ketiga inilah Tarbiyah Sentop. Harapan aku banyakkan konten-konten yang bermanfaat. Tak kisah kalau konten tu mungkin nampak sama dengan konten orang lain, tapi yang penting
mesej yang nak disampaikan, yang benda tu berguna untuk orang lain lah. Tak nak, kalau boleh elakkan buat konten yang sekadar nak menarik perhatian orang je, faham tak? Sebab sekarang ni banyak video yang mau kepada nak tarik perhatian je, tak nak bagi manfaat macam tu lah. Kalau aku lebih banyakkan video-video yang banyak memberi ilmu lah macam tu. First video yang okay, kalau macam as a student macam aku lah, buatlah video yang boleh naikkan semangat kita orang ni yang sebab always malas belajar dekat PKP ni. So bagilah kata-kata semangat ke, buatlah animation or something macam tu lah. Basically pasal family lah, sebab yang sekarang ni aku selalu tengok orang akan lebihkan kawan daripada family. So buatlah something yang boleh sentapkan hati siapa-siapa yang lihat tu, supaya betapa pentingnya family di mata kita. Tak kisahlah waktu tu kau bujang ke, kau kahwin ke, apa pun status kau.